Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidil amin habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan lagi bacaan kita. Dan kita meneliti tafsir beberapa ayat insyaAllah daripada surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-159 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Surahul Azim. Jadi di dalam ayat yang ke-159 ini Allah membicarakan mengenai orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan daripada keterangan dan juga petunjuk. Allah memberi pernyataan yang jelas di dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Tetapi ada sebahagian manusia ini yang menyembunyikan keterangan-keterangan tersebut, menyembunyikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini mengetahui kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran tersebut, dan tidak mahu kebenaran itu diketahui oleh orang ramai. Iaitu yukhfuna, mereka ini menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami turunkan minal ayatil bayyinat. Allah turunkan ayat-ayat yang jelas, wadalailil wadihati, dan dalil-dalil yang terang, allati tadullu ala sidqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Yahudi. Quran dan surah Al-Baqarah memang banyak menerangkan, mengiklankan Yahudi ini. Dia menyembunyikan, mereka ini menyembunyikan kebenaran, walaupun kebenaran itu telah jelas bagi mereka itu. Tapi mereka ini tidak suka kebenaran tersebut, terutamanya berkait dengan kebenaran kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah yang besar bagi golongan orang Yahudi ini. Tidak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu jelas. Selepas Allah memberi
keterangan kepada mereka itu, mereka tolak. Terang kepada golongan dia tu dalam kitab yang mereka terima. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Tapi bila kandungan dia itu ditampung, ditolak kandungan tersebut. Sifat orang Yahudi, dia degi menerima kebenaran, degi, sombong, rasa hebat. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia istimewa, dia rasa dia lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan orang Yahudi. Dia lah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dakwah mereka. Dia menganggap dia itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan paling mulia, golongan dia saja yang masuk syurga. Itu perangai dia, pegangan dia. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ay min ba'di tawdihihi, min ba'di tawdihihi lahum fit Taurat. Selepas apa? Selepas penerangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu di dalam kitab Taurat. Allah terang dah kepada mereka itu di dalam kitab Taurat yang mereka diturunkan kepada mereka ini. Pengikut Nabi Musa AS terang dah mulai dah sebab tu berlaku tahrif itu. Berlakunya perlewatan terhadap kitab Taurat, nak menyembunyikan kebenaran. Ini duduk pakar orang Yahudi. Ini masalah ni. Pokok pakar kepada masalah orang Yahudi ini, dia menolak akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam selepas mereka itu tahu. Sedangkan mereka sebelum tu menanti-nanti akan ketibaan rasul yang terakhir. Mereka menunggu-nunggu. Tapi apabila tak kena dengan selera mereka, dan Muhammad SAW tak siku molek dengan lain keturunan kau dia nak, kita terima Nabi Muhammad SAW. Itulah jadinya. Sebab Allah turun dah tak molek-molek dah sejelas-jelasnya dalam kitab Taurat. Au fil kutub as-samawiyyati, ataupun dalam kitab-kitab samawiyah kok lain, dalam Injil pun terang juga. Ini pandang yang begini, dia tak terima. Antara pandang dia mendustakan para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian mereka bunuh Nabi Isa pun nak bunuh. Mereka nak bunuh Nabi Isa AS, tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Tadi tu pokok dia ni, kan? Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Allah kabarkan mengenai Nabi yang akan diutuskan sebagai Nabi akhir zaman. Allah kabarkan alladzi yajidunahu, yang iaitu Nabi Muhammad ini, yajidunahu, mereka mendapati dia, maktuban indahum, telah tertulis di sisi mereka itu, fit Taurat, dalam kitab Taurat. Tulis dah perihal Nabi Muhammad SAW ni, bukan kitab Taurat je, fit Taurat wal Injil. Dalam Injil pun cerita boleh ada, cerita belaka dah. Jadi tidak mahu menerima kebenaran. Itulah. Dan ni tengah hangat lah ni, kan? Nak memulakan serangan darat dan sebagainya, ya. Mereka ini sebenarnya berperang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masa ni mereka akan mengetahui macam mana. Jadi dia lagi ni, dia rasa hebat lagi ni, dia rasa hebat lagi.
Setengah-setengah pemimpin mereka menganggap ini peperangan yang akan berlaku berbulan-bulan dan menganggap yang terakhir, dia kata. Kita hapuskan Hamas. Oh, sedap cakap. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tenteranya, habis dia. Habis. Habis dia. Dia nampak tentera Hamas, tentera Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan di bumi. Itu tidak sedar. Bagi Allah itu tentera-tentera langit dan bumi boleh jadi tentera Allah belaka. Dia nampak waktu dia. Dia nampak waktu saja. Okey, bahasa gagah dah ni tak? Dia bahasa gagah, dia nampak Hamas sebagai musuhnya satu-satunya, dia boleh telan dia tu. Tapi dia tak sedar tentera Allah ini di langit dan di bumi. Dan bagi Allah itu tentera-tentera di langit dan di bumi. Quran sebut itu. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah itu tentera di langit dan di bumi. Macam mana? Bagi Allah itu malaikat menjadi tentera. Orang mukmin, manusia, orang mukmin boleh jadi tentera. Dan segala-galanya boleh jadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan langit dan bumi dan di antara kedua-duanya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kehadiran tentera-tenteranya yang lain itu, macam mana? Habis ya. Islam ni kekuatannya pelbagai. Allah boleh buat bagai. Dia nampak waktu dia. Sampai masa dia hancurlah mereka ini. Degil. Dia rasa dia kuat tak sudah ni. Dia tengok kekuatan dia kuat. Dia tengok sokongan manusia kepada dia. Sokongan manusia. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah Allah laknat dia. Allah laknat dia. Menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran ini. Selepas Allah memberi penjelasan kepada mereka itu pun Allah laknat dah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk, selepas kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab. Mereka itulah yal'anuhumullah. Allah akan melaknat mereka itu. Berterusan Allah melaknat. Ini sembunyi fakta je, tidak mengakui kebenaran je, menyembunyikan kebenaran. Lebih hidup legal hidup. Menyerang, membunuh, tak kira tentera, orang-orang budak-budak, orang tua, perempuan semua sekali. Hancur pun dan hospital. Habis. Menyembunyikan kebenaran tu yal'anuhumullah. Allah laknat dah mereka itu, dilaknat sepanjang zaman. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat ke atas mereka itu akan pelaknat yang lain. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ay ulaika al-mawsufuna biqabihil a'mali al-katimuna li awsafir rasul sallallahu alaihi wasallam al-muharrifuna li ahkamit tawrati yal'anuhumullahu fayub'iduhum min rahmatih wa tal'anuhumul malaikatu wal mu'minuna. Orang begini ulaika al-mawsufuna biqabihil a'mal, orang-orang yang disifatkan dengan
qabihil amal, amalan-amalan yang buruk ini. Yahudi buruk, menyembunyikan kebenaran, mendustakan Rasul yang diutuskan dengan benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan macam-macam lagi lah. Engkar, jadi engkar, jadi kau dia rasa hebat. Mari tukar ayat ni, dia rasa ia mulia belaka, orang lain komat belaka. Dia je golongan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa orang lain lekeh belaka. Syurga untuk dia kata syurga untuk dia. Rangan dia orang yang begini. Orang begini al-mawsufuna biqabihil a'mal, kok perangai buruk ni. Al-katimuna li awsafir rasul, yang menyembunyikan. Al-katimuna, yang menyembunyikan, orang-orang yang menyembunyikan apa? Sifat-sifat Rasul. Li awsafir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata yang belakang dia, kita baca doa sebelum ni, mereka itu lebih mengenali Nabi Muhammad SAW berbanding mengenali anak mereka sendiri. Pada perincinya, keterangan berbanding Nabi Muhammad SAW yang telah diterangkan kepada mereka itu detail benar, tuan-tuan sekalian, betul. Detail begitu pun kalau lagi deki, deki tak terima. Al-muharrifuna, yang telah menyeleweng, mereka golongan yang telah menyeleweng hukum-hukum di dalam Taurat. Kalau tak menyeleweng, dia agama tahu. Duduk situ ayat Taurat, kalau asalnya jelas tu, waktu pergi tahrif, seleweng. Kalau tak seleweng, tidak mau nak bojok mana orang itu seleweng. Kesannya pun yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Melaknat. Tak ada negara, tak ada. Untuk kembang negara orang lain. Fayub'iduhum min rahmatihi, Allah menjauhkan mereka ini daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rahmat mereka ini. Duk apa negara orang nak aman ke mana? Nak aman ke mana? Tak aman. Apa negara orang ada aman dah kan? Orang ni menyembunyikan kebenaran, kok Allah turunkan. Sebab tu dalam negara-negara manusia tu nak pujuk mana dia jadi degil. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun dia degil. Jadi Allah yal'anuhumullah, Allah laknat mereka itu. Fayub'iduhum min rahmatih, dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan golongan ini daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tal'anuhumul malaikatu, malaikat juga melaknat mereka. Wal mu'minun, dan juga orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin, orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuklah mereka itu. Jadi orang-orang kita ni, kau kutuk-kutuk dia ni, itu tanda beriman kepada Allah Subhanahu. Tanda iman. Allah kutuk, malaikat kutuk, orang mukmin kutuk. Kita mensorehkan kutukan kita terhadap mereka itu, simbol kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, besar ni, besar ni. Allah laknat mereka. Jadi kita bersama dengan golongan-golongan yang melaknat mereka. Quran kata itu, Allah melaknat mereka.
wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat golongan-golongan ini oleh pelaknat-pelaknat orang lain. Orang mukmin melaknat mereka, malaikat melaknat mereka, dan golongan-golongan kafir lain pun tak juga. Pada tiba golongan-golongan Yahudi ini kejam sangat, berdoa lalu sangat, tuan-tuan sekalian. Jadi pelaknat kepada golongan ini ramai. Sebab itu kata wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat mereka ini pelaknat-pelaknat yang lain. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, kecualilah mereka-mereka yang telah bertaubat. Golongan Yahudi apabila menerima kebenaran, mereka ini bertaubat, menerima Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak apa. Wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan melakukan kebaikan, wa bayyanu, dan menerangkan kebenaran, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku maafkan mereka. Allah kata, aku menerima taubat mereka ini. Ai illa alladhina nadimu, kecuali orang-orang yang telah menyesal ala ma sana'u, atas benda mereka ni buat. Bila datang kebenaran, bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kebenaran Nabi Muhammad, Tuhan telah dalam Taurat, dalam Injil, Allah memberikan Nabi Muhammad dengan sedikit-sedikitnya, maka mereka ini apabila menerima kebenaran, maka Allah menerima taubat mereka itu. Yang menyesal dan benda mereka ini buat, wa aslahu ma afsaduhu bil kitman, dan mereka ini membaiki apa-apa kerosakan yang hasil daripada penyembunyian tersebut. Wa aslahu, dan mereka ini membaiki ma afsaduhu, apa yang telah mereka rosakkan, bil kitman, dengan cara menyembunyikan tersebut. Bila dia menyembunyikan kebenaran ni, banduklah kerosakan dia. Para ulama mereka ini menyembunyikan kebenaran. Jadi golongan-golongan pengikut dia tak tahu benda, sebab menyembunyikan kebenaran. Hak sembunyi ni Allah laknat. Tapi mana-mana waktu telah menyesal, membaiki balik, beri keterangan balik, sedarkan balik akan kebenaran tersebut, wa bayyanu linnas, dan mereka menerangkan balik kepada manusia akan kebenaran, wa bayyanu linnasi haqiqata ma anzalallah, menerangkan kepada manusia hakikat apa yang telah Allah turunkan. Fa'ulaika yaqbalullahu taubatahum, fa'ulaika yaqbalullahu taubatahum, mereka inilah Allah menerima taubat mereka. Wa yashmaluhum bi rahmatih, mana Allah liputkan semula akan rahmatnya. Dah taubat dah, menerima kebenaran, terang balik hak sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, Allah menerima taubat. Urusan-urusan dunia lain begitu juga. Ikut hawa nafsu kita, tak boleh kebenaran ni tersebut. Kalau kebenaran tersebut, banyaklah kerugian hak kita terima. Tak boleh kabur hak sebenar. Ikut hawa nafsu, ikut kepentingan. Tapi apabila kita telah bertaubat, terangkan balik cerita sebenarnya, biarlah rugi pun rugilah, asalkan kita tegakkan kebenaran. Kita kembalikan hak kita ambil itu kepada punya dia.
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tegar molek-molek kepada puji hak tu. Dan insya-Allah Allah akan menerima taubat kita. Banyak perkara lah dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan sekalian. Ini kisah orang Yahudi. Kita pun dalam kehidupan kita ni banyak juga boleh berlaku benda ni. Ya, disebabkan masa tu nak sangat ada kepentingan. Ya. Ayah tambah molek dah wasiat dan sebagainya contoh. Ya. Tapi kita ni banyak pentingnya. Allah kata orang ni tak nak kau wakaf. Ya. Dan kalau wakaf dah boleh boleh ke adik-adik, tak boleh ke anak-anak. Sembunyikan kebenaran tu supaya boleh bagi saka. Sedangkan ayat wakaf dah. Tuan ni sama lah konsep dia ni. Nampak masa tu kita nak tajuk tu banyak kepentingan. Sembunyikan kebenaran, baik ikut hawa nafsu. Sampai satu ketika, contoh Allah takdirkan kita kaya. Ya, kerja sedap ke, bisnes jadi molek ke, kaya dah. Itu juta-juta dah. Allah marilah menyesal. Baiki balik belakang. Ya. Baiki balik belakang. Mana-mana kebenaran yang kita telah sembunyikan, kita terangkan balik hak sebenarnya. Dan kembalikan hak kepada kebenaran, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pada masa kita nak tu, kita nak fikir dah aku nak je. Hawa nafsu. Sampai satu ketika kita tak apa dah benda tu. Tak apa dah, insaf dah. Allah uji pada masa tu kebanyakan dia. Masa kita miskin, macam-macam kita duk fikir. Dah ada kira dah ni, hal-hal aku nak je masa tu. Tapi kat diri kita banyak piti, contoh je lah. Dasar dia ambil apa dulu. Awak Tuhan uji kita. Atau kena bersabar pada ujian tersebut. Nak sangat ni, tak kira nak juga. Tak boleh. Itu kita ni tuan-tuan sekalian. Tapi satu ketika kita akan besar. Kita akan besar. Masa kita tak apa dah, kita akan besar. Kalau kita dah keadaan sedar, dah dalam keadaan sihat lagi menyesal, alhamdulillah. Menyesal awal. Tapi paling kurang pun kita akan menyesal masa kita sakit hati. Masa kita sakit hati, kita menyesal. Sakit ni tak apa dah. Makan pun tak apa dah, tuan-tuan sekalian. Dan orang buat balik mana-mana makanan tak apa dah. Masa tu menyesal dah. Dulu kita nak baru banyak kepentingan. Nak beli kereta besar, nak beli rumah besar, nak makan sedap. Jadi rumah besar mana pun tak mudah, makan sedap mana pun tak mudah, kereta besar mana tak mudah. Apa? Dah pun ada hati-hati dah. Tak pergi mana dah kita. Masa tu tak mau belaka dah. Tak mau belaka dah. Katil budak besar dah. Katil kecil tu. Katil dia orang itu. Katil orang sakit tu. Memang kecil. Pakai apa tu. Bapak tu kata tu. Kau boleh naik sikit. Tak ada benda dah tuan-tuan. Masa tu barulah Allah buat aku dulu aku buat gini. Dulu aku buat gini. Masa tu tak mau belaka dah. Tu je tuan-tuan sekalian. Makan sedap tak mudah. Dan ni kita nak buat nak ni kayak benda ni kita tak mau belaka dah. Barulah kita akan rasa, ya Allah, buat apalah aku buat gitu. Sampai saat tu tak ada apa tuan-tuan sekalian. Tak ada apa dah. Itulah kita dinasihatkan supaya kita tengok orang sakit. Kita tengok dia, ya Allah, mengisahkan kita. Macam tu kita tak ambil dah tuan-tuan sekalian. Tak ambil dah. Sebab itulah kita kena sabar bila berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Biar iman tu menang berbanding dengan hawa nafsu tu. Ikut hawa nafsu. Masa tu hawa nafsu ganggu dia dah sakit, tak ada hawa nafsu dah. Nafsu makan pun tak ada tuan-tuan sekalian. Ya. Tak ada dah. Jalan pun tak boleh dah dalam rumah. Jalan pun tak boleh dah dalam rumah. Tak boleh nak jalan dah kat kaki dah. Itulah tuan-tuan sekalian. Kita sabar dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah
Jadi orang yang telah menyesal, bertaubat, mengembalikan hak, menerangkan kebenaran semula, sebab kita menyembunyikannya. Dan manusia ni payah pun nak menyesal, tuan-tuan sekalian. Payah pun nak menyesal. Selagi masa gakoh, umur 70-80 pun, kalau dia gakoh lagi, tak menyesal lagi, tak mau cerita lagi, payah nak cerita dah. Masya Allah. Sebab itulah kena cerita hak sebenarnya. Mungkin kita tahu banyak kebenaran, tapi tak cerita dan sebagainya. Kita pun tak ada masa, tuan-tuan sekalian. Kita tahu bila kita akan pergi untuk meninggalkan dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang kepada kita untuk menerangkan balik hakikat yang sebenarnya, mengembalikan hak kepada kedudukan yang asalnya, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menerima taubat kita dan Allah memberi rahmatnya kepada kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.